على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati ya para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, ya saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, sama-sama kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis-majlis ilmu. Jangan lupa kita berniat untuk beriktikaf ya di dalam rumah Allah yang mulia ini, ya kerana bila mana kita niat iktikaf, setiap saat, setiap detik yang kita berada di sini, semuanya ia diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping pahala kita belajar, di samping pahala kita beribadah, ya dengan ibadah-ibadah yang lain insya-Allah. Baik, untuk memulakan pada pagi ini, ya saya nak baca zikir sebagaimana yang selalu kita duk baca jugalah. Tapi nak ulang lagi sekali supaya memberi sebuah atau memberi satu kekuatan ya kepada jiwa saya khususnya, dan jiwa tuan-tuan dan puan-puan, untuk bersiap sedia menerima ilmu yang akan dianugerahkan oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah ya ke dalam hati kita, ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca insya-Allah ya. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah Allahu Allah
المصطفى حقا نبينا صدقا المصطفى حقا نبينا صدقا هو شافع الخلق يوما أرضي على الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. InsyaAllah kita berselawat sekejap kepada junjungan baginda Rasulullah SAW yang mengambil keberkatan pada hari ini, hari Isnin, hari kelahiran ya Sayyidina Rasulullah SAW. Macam bacaan biasa jugalah, cuma untuk membawa kepada kita rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita ulang sedikit lagi atau kita ulang kembali pengajian kita pada hadis yang ke-13 pada muka surat 45. Al-hadisus salis asyar, hadis yang ke-13. An Sayyidina Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, hadis ni daripada dua riwayat, daripada Sayyidina Urwah, yang kedua daripada Ummul Mukminin ya Sayyidah Aisyah. Qalat, telah berkata, qala, telah bersabda, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, ya sekarang ini mencintai dan akan terus mencintai, al-mulihina, orang-orang yang mulihin, yang berterusan, bersungguh-sungguh berterusan, fid doa, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada ibadah yang paling mulia, salah satunya ialah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberi arahan, membuat pengarahan. Apalagi kan kita nak terjemah ya, perintah, walaupun perintah itu adalah perintah yang sunat ya, ud'uni, ya berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku, pohonlah kepadaku.
astajib lakum, pasti aku akan perkenankan doamu. Ya, betapa Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Bahkan kita adalah hamba yang lemah, hamba yang kerdil, hamba yang tidak punya apa-apa. Ya, maka Allah tahu kedudukan kita, maka Allah minta sungguh-sungguh, ud'uni, minta pada aku. Ya, kamu nak minta apa? Ya, minta sebagaimana Nabi dalam satu sabda dalam Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis 40. Ya, boleh kita tengok dalam tu hadis 40. Nabi kata, iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak minta apa-apa pun, minta terus dengan Allah. Ya, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Ya, kalau nak minta, dia ada dua. Satu, minta benda, minta sesuatu. Nak apa? Ya, nak sihat, nak hidayah, nak hati yang tenang, nak kegembiraan, nak keseronokan, nak kelapangan, nak harta, nak kekayaan, nak kedudukan, dunia dan akhirat, minta. Ada satu lagi, ista'anta, minta tolong. Ada benda yang kita nak buat tapi kita tak mampu nak buat seorang diri. Kadang-kadang kita minta tolong isteri, minta tolong anak-anak, minta tolong sahabat-sahabat, minta tolong orang-orang tertentu. Kita juga kena minta tolong Allah. Ada dua. Apabila nak minta sesuatu, apa saja yang kita nak minta, termasuklah minta syurga. Nak syurga, minta syurga. Nak jauh daripada neraka, minta jauh daripada neraka. Ayo minta segala apa yang kita minta. Yang kedua, minta bantuan untuk kita buat sesuatu yang kita rasa kalau kita buat taklah sempurna sangat, dan kadang-kadang tak berjaya. Minta tolong Allah. Ya Allah, aku nak berniaga ni, ya Allah. Ya Allah, aku nak buat ini, ya Allah. Ya Allah, aku ni, tolong bantu aku, ya Allah. Maknanya kenapa Nabi pun ajar kita begitu, Allah pun buat pengarahan begitu, kerana Allah tahu kita sangat-sangat berhajat kepada bantuan dan pemberian daripada Allah. Dan di saat kita sentiasa minta tolong Allah, minta bantuan Allah, minta sesuatu dengan Allah, Allah mencintai kita. Di waktu kita sedang berdoa tu pun Allah sudah mencintai kita. Dan Allah akan sentiasa berterusan mencintai kita selagi mana kita berterusan berdoa kepada Allah. Ya, sebab tu kadang-kadang sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni, ya, kalau tali unta dia hilang, belilah yang lain je lah. Tali unta bukan panjang sangat, dia bukan macam tali kambing. Ya, tali kambing, tali lembu tu dia panjang, tali unta dia tak panjang. Tapi doa juga pada Allah, ya Allah, ya, solat hajat, berhajat pada Allah. Kenapa? Ni yang saya nak ulang lagi sekali. Pertama, kita kena faham bahawa doa ni bukan sekadar nak minta sesuatu dengan Allah. Walaupun secara umumnya minta dengan Allah itu doa, tapi doa ini yang pertama sekali ialah beribadah kepada Allah. Kerana doa itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Kerana menunaikan perintah Allah itu ibadah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa berdoa? Untuk membuktikan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Orang yang minta dengan Allah sudah tentu dia percaya wujudnya Allah. Mana mungkin dia minta kepada sesuatu yang tidak wujud? Betul? Maka bila mana kita beriman dengan kewujudan Allah, dengan sebab itu kita membuktikan betapa kita beriman dengan Allah, dengan kewujudan Allah, maka kita minta dengan Allah. Yang ketiga, kerana kita ingin mengiktiraf betapa kita berhajat kepada Allah. Yang pertama ibadah. Yang kedua, kenapa berdoa? Kerana kita meyakini bahawa Allah itu wujud. Dan bukan sekadar Allah itu wujud, Allah itu maha kaya. Yakin tak Allah itu kaya? Ya. Yakin tak Allah itu Tuhan yang maha kaya, yang maha pemurah? Ya. Maka minta. Yang ketiga ialah ingin menzahirkan betapa kita lemah, betapa kita tidak memiliki apa-apa, maka membuktikan betapa kita ni berhajat kepada Allah. Allah nak sangat kita ni menunjukkan betapa kita berhajat kepada Allah. Kita memerlukan Allah, ya, dalam segala apa sekalipun. Ya. Kemudian selebihnya kita nak jugalah apa yang kita minta. Tapi kita kena faham, sebenarnya Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita sesuatu lebih banyak daripada yang kita tak minta. Yang kita minta tu sikit saja, yang kita tak minta tu banyak Allah bagi. Banyak kali saya ulang, kita minta tak nak lahir atas muka dunia. Tak. Siapa bagi? Allah yang lahirkan. Ya. Allah yang cipta kita.
Dengan Allah cipta kita ini, bukan dengan permintaan kita tapi dengan kehendak Allah, itu pun suatu pemberian yang tak mampu untuk kita nilai betapa bernilai beruntungnya. Adanya ni, sebab tu kita kata dalam banyak-banyak nikmat apa yang paling utama, yang paling penting, paling bernilai? Nikmat ada. Ni sekarang ni sedang ada. Kalau tak ada awal-awal, tak payah bincang pasal syurga, tak payah bincang pasal solat, tak payah bincang pasal apa pun. Sekarang kenapa kita duk belajar nak masuk syurga? Duk belajar, bukan belajar nak masuk syurga, kita belajar ilmu nak beramal. Sebab beramal nak dapat rahmat nak masuk syurga. Sebab kita tu ada. Maka ada ni tak mampu untuk kita ungkapkan betapa sebuah pemberian yang terlalu amat bernilai. Dari siapa? Allah. Ada minta? Tak minta pun. Ada minta hari-hari boleh berkelip. Bangun pagi-pagi minta, ya Allah hari ni minta dah boleh berkelip Allah ya. Pernah minta? Habis berkelip ni Allah yang bagi. Ada minta bangun pagi-pagi nak bernafas, nak tarik nafas, buang nafas. Ada minta? Tak minta juga. Jantung kita berdenyut, ada minta? Ke bangun-bangun dah tahu dah dia berdenyut kan? Tahu dah dia dah berkelip. Tahu dah jantung kita dia pam darah semua sekali. Tahu dah kita boleh hirup udara. Ada minta udara. Bernafas satu hal, hembus nafas, tarik nafas satu hal yang lain. Ya. Oksigen yang dibekalkan oleh Allah satu hal yang lain. Ada minta? Agak-agak berapa kalau nak bayar? Kalau hembus sebab tu ada setengah guru saya kata dulu, kalau hembus 10 sen, tarik 10 sen, agak-agak berapa banyak nak kena kita? Berapa banyak? Allah bagi free. Itulah Allah. Jadi dalam hal keadaan sedemikian Allah minta juga supaya kita terus berdoa. Cuma ada itu perkara kedua. Perkara ketiga saya nak sebut, ada satu nasihat ulama. Sebab kadang-kadang bila mana kita berdoa, tapi kita rasa, kenapalah Allah tak terima doa aku? Kenapalah Allah lambat-lambatkan doaku? Sedangkan aku bukan main lagi berdoa. Bukan setakat berdoa di Malaysia, berdoa di Mekah, berdoa di Madinah. Dalam musafir ke sana ke sini kita terus berdoa, kerana dalam musafir itu doanya makbul. Kita juga puasa, kerana kita tahu puasa itu, sepanjang puasa itu makbul. Tapi kenapa tak makbul juga ni Ustaz? Maka ada seorang ulama aulia Allah, wali Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibn Athar Skandari, disebut dalam kitab Hikam, dia kata la yakun ta'akhuru amadil ata. Janganlah menyebabkan lewatnya pemberian Allah ma'al ilhah fid doa, dalam masa di samping kamu begitu berterusan dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sebab lewatnya pemberian daripada Allah sedangkan kamu begitu bersungguh-sungguh dan berterusan dalam berdoa. Jangan apa? Jangan mujiban liyaksika, jangan sekali-kali menyebabkan kamu putus asa. Jangan. Lewat dah ni Ustaz, 2 tahun dah saya doa tak dapat-dapat ni. Lewat dah ni. Ni saya ni dah 10 tahun, saya ni dah 5 tahun. Kenapa ni tak dapat ni? Jangan putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Sebab Allah Ta'ala ni dia telah memberi satu jaminan kepada kita untuk menunaikan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Kan Allah dah bagi jaminan. Kan kata percaya pada Allah, yakin dengan Allah, berlapang dan tenang dengan Allah. Habis kenapa Allah tak bagi? Jangan putus asa. Sebab apa? Sebab fima yakhtaru laka la fima takhtaru, ya, takhtaru li nafsik. Apa ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya dia Tuhan yang Maha Tahu, dia akan membuat pilihan yang terbaik untuk kita, bukan mengikut pilihan kita. Kadang-kadang kita memilih sesuatu mungkin tidak sesuai dengan diri kita, mungkin tidak memberi manfaat dunia dan akhiratnya sekali untuk diri kita. Sebab kita nak dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau minta sesuatu, bagi tahu pada Allah untuk kebaikan dunia akhirat. Kan ada seorang tu kisah dia kata, ya Allah, alangkah baiknya aku ni, sebab aku ni duk buat kerja aku ni menyebabkan aku sibuk sangat daripada beribadah pada Allah. Ni kisah ni ada dalam kitab-kitab hikam pun ada, tuan-tuan, dalam kitab Imam Ibn Ajibah pun ada. Jadi ya Allah, aku nak begini, aku boleh buat ibadah kepadamu, kemudian aku dapat 2 keping roti pun tak apa dah tiap-tiap hari.
Tiap-tiap hari dapat makan, dapat 2 keping roti, siang 1 keping, mungkin malam 1 keping, kemudian selebihnya aku nak ibadah padamu. Ya, aku tak nak bekerja kemudian kurang, menyebabkan kurang ibadah. Akhir sekali adalah sebab musabab menyebabkan dia ditangkap. Dia ditangkap oleh pemerintah, maka dia dipenjara. Bila mana dia dipenjara, maka dalam penjara tu dibagilah 2 keping roti tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari bagi 2 keping roti. Jadi dah kamu nak sangat bahawa kamu tak nak bekerja, kemudian kamu nak buat ibadah pada Allah, kamu nak hanya rezeki 2 keping roti, okey, masuk penjara, orang akan bagi tiap-tiap hari 2 keping roti. Akhir sekali dia menyesal, kenapa jadi begini. Itulah yang kamu nak. Jadi ulama hurai begini, sebab dia doa separuh. Ya Allah, kalau boleh aku tak nak dah bekerja, aku nak buat ibadah padamu, engkau bagilah rezeki pada aku sekadar 2 keping roti. Dot. Habis. Masuk penjara lah, duduk relax je lah dalam penjara tu. Makanlah 2 keping roti tu. Dah tak nak bekerja, buatlah ibadah selebihnya. Maka ulama kata rupanya 2 keping roti ia akan menyebabkan aku ni bebas, bukan duduk dalam penjara. Maknanya kadang-kadang nak doa tu kena belajar juga berdoa, jangan ikut suka nak doa. Jadi tapi salah satu doanya ialah cara nak doa supaya apa yang aku minta denganmu ni ya Allah, engkau beri kepada aku kebaikannya dunia dan akhirat. Macam minta panjang umur, ya Allah kepanjangkanlah umur aku. Jangan setakat itu, ya Allah kepanjangkanlah umurku dalam kesihatan, engkau panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Engkau panjanglah ke umur aku ya Allah, tapi jangan menyusahkan orang. Ya, ke menyusahkan orang. Betul lah tuan-tuan. Ya, ada orang umur dia panjang, duk menyusahkan orang, tapi panjang sangat umur dia. Ya, contohnya, ya, menyusahkan orang tu maknanya menyusahkan anak-anak kan. Macam ibu-ibu ni, ayah-ayah ni, dia tak nak susahkan anak dia. Jadi biar sehat, panjang umur, sehat. Ingatan tu alhamdulillah sentiasa ingat, tidak nyanyuk. Kena bagi tahu semua tu. Ni umur panjang tapi nyanyuk. Sudah. Jadi kadang-kadang kena bagi tahu. Tapi walau bagaimanapun Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha penyayang, Allah yang Maha pengasih, dia akan bagi kepada kita sesuatu yang mana sesuatu itu Allah buat pilihan untuk kita. Itu pilihan yang terbaik. Kerana apa? Kerana Allah tahu bahawa ia memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sebab Allah tak akan bagi pada kita sesuatu yang mudarat, kecuali kalau kita nak sangat benda itu, Allah bagilah juga. Dah kita nak sangat, Allah bagilah. Mudarat ke tak mudarat itu dia tangguhlah, sebab Allah kadang-kadang dia bagi. Orang kafir berapa banyak dia bagi, orang kafir nak itu dia bagi, orang kafir nak ini dia bagi, nak nama dia bagi masyhur, nak harta dia bagi kekayaan. Akhir sekali dia human neraka macam Qarun. Qarun kan dia nak kekayaan, Allah bagi. Firaun Allah nak dia kebesaran, Allah bagi. Namrus Allah nak dia nak kekayaan, dia nak jadi raja, Allah bagi. Akhir sekali Allah human neraka. Maka tak ada makna dalam kehidupan. Ada satu perkara kedua ialah wa fi waqtil ladzi yurid. Satu lagi, ini yang menyebabkan kita tertanya-tanya. Allah kalau dia nak bagi pada kita hasil daripada kita berdoa, Allah nak bagi mengikut masa yang dia nak. Fi waqtil ladzi yurid, masa yang dia pilih sendiri. La fi waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu nak. Sebab kita kan manusia ni ada satu sifat. Sifat apa? Gopoh kan? Ajula. Innahu kana zaluman jahula. Tu jahula. Ada satu lagi, manusia ni dia gopoh. Kalau nak bila? Sekarang. Betul ya? Nak kaya sekarang. Nak jadi orang besar sekarang. Nak apa? Macam-macam dia nak sekarang. Maka Allah tengok kadang-kadang waktu-waktu kita ni ada waktu yang sesuai, ada waktu tak sesuai, maka mengikut waktu yang Allah tentukan, bukan waktu kita tentukan. Okey, itu satu. Kemudian ada satu ayat Quran, surah Al-Qasas ayat 68. Cuba tuan-tuan baca balik ayat ni. Allah menyebut wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuk, Tuhanmu, yakhluqu ma yasha', dialah yang berkehendak, dia yang mencipta segala sesuatu mengikut kehendaknya, mengikut kemahuannya. Wa rabbuk, Tuhanmu, yakhluqu, dia mencipta, ma yasha', apa yang dia nak, wa yakhtar, dan dia membuat pilihan. Dan tidak ada pilihan Allah, itulah pilihan yang terbaik untuk diri kita. Kemudian ada satu lagi saya nak tambah, yang terakhir. Yang terakhir saya nak tambah, sebelum kita baca keterangan tak baca lagi, cuma saya sebut secara umum.
Rujuk dalam suratul Baqarah 186. Suratul Baqarah 186. Ayat ni dah selalu duk baca dah, tambah-tambah bulan Ramadan. Ayat surah Baqarah 186 ni Allah bagi mesej kepada kita, siapa yang Allah perkenankan doa dengan agak cepat. Wa iza sa'alaka ibadi. Perkataan ni dah banyak kali saya ulang. Apabila telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, hamba-hambaku. Sebab tu saya sebut sebelum ni, kalau dah buat catatan, hamba dalam Quran bila mana dijamakkan perkataan itu, dipluralkan perkataan itu, dia pecah pada dua. Perkataan hamba, abdun, dia pecah dua. Satu perkataan ibadun, satu lagi abidun. Ibad dengan huruf alif, abid dengan huruf ya. Ejaan sama tapi tukar huruf. Ain, ba, alif, dal. Ibadun. Ada satu lagi perkataan abidun. Ain, ba, ya, dal. Maka selepas Allah sebut ibad dengan huruf alif, maka Allah sebut ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka bagi tahu kepada hamba-Mu, beritahu kepada hamba-Ku, fa inni qarib. Tapi sebenarnya ayat itu tak ada. Apabila hamba-Ku bertanya kepada-Ku tentang diriku, fa inni qarib, maka cakap aku dekat. Tak ada perkataan cakap pun. Ya, nak kata Allah Taala tidak kalau saya ulang lagi sekali secara perlahan sikit tuan-tuan sekalian. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, Allah tidak letak dah perkataan lain. Sepatutnya Allah letak macam ni, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, bagi tahu kepada hamba-Ku itu. Dia tak ada perkataan itu. Yalah, kalau dah tanya kena bagi tahu lah. Kalau dah tanya kamu jawab macam ni, kalau dia tanya kamu jawab. Tak ada perkataan itu. Allah terus mengatakan fa inni qarib, aku dekat. Qarib itu dah makna dekat. Tapi Allah tidak nak letak selang perkataan lain untuk bagi tahu kepada hamba-Ku itu, cakap pada hamba-Ku itu. Tak ada perkataan tu, terus langsung aku dekat. Maknanya Allah terlalu dekat dengan kita. Tapi dekat dengan siapa? Ibadi tadi, perkataan yang ada huruf alif tadi. Maka tidak semua kita. Kadang-kadang kita cakap, oh Allah dekat dengan kita. Kita tu siapa? Kalau kita tu ibad, maka Allah dekat. Kalau kita tu abid dia dengan ya tu, itu benar tentu Allah dekat. Kurangnya dia panjang dalam perbahasan tafsir. Tapi bezanya begitu. Baik, bila mana hamba-Ku itu, aku ni dekat dengannya, ujibu da'watad da'i idza da'an, barulah Allah kata aku perkenankan doa hamba-Ku tadi yang ada huruf alif tadi, yang dibaca dengan alif tadi, ya, aku dekat dengan dia dan aku perkenankan doa dia. Jadi salah satu soalan kalau kita ditanya, kenapa Ustaz saya ni banyak dah doa, lama dah doa, bimbang-bimbang kita termasuk dalam perkataan hamba, tapi hamba yang kedua tadi dengan huruf ya. Ya kan akhir sekali, alif kan awal sekali. Tengok ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Baik, kita baca sedikit keterangan secara ringkas. Berterusan dalam berdoa membawa maksud, muka surat 46 tu ya. Berterusan dalam berdoa membawa maksud berulang-ulang di dalam berdoa. Itu salah satunya. Ya, berterusan apa makna berterusan berdoa? Maka ulang-ulang doa. Ya, selalu doa lepas sembahyang subuh, doa lepas sembahyang zuhur, doa lepas sembahyang doa. Bukan setakat lepas sembahyang wajib tu, sembahyang duha doa lagi, sembahyang witir doa lagi, sembahyang tahajud doa lagi, sembahyang sunat ba'diyah doa lagi, qabliyah doa lagi. Bahkan bukan setakat itu, nak makan pun doa, nak tidur pun doa, nak berjalan pun doa, nak bawa kenderaan doa, semua doa. Tuan-tuan beli kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kan dah tahu dah kan? Ustaz-ustaz kita dah banyak dah mengajar Al-Azkar Imam An-Nawawi.
Diterjemah dalam bahasa Melayunya, ditulis himpunan zikir-zikir. Nak pakai baju baru hari ni, pakai baju baru ke pakai baju lama ni? Lama. Dia ada doa pakai baju lama. Tadi doa baju pakai baju tadi doa tak? Doa yang mana satu? Baju baru ke baju lama? Duduk depan cermin, ada satu doa. Pakai baju ada doa. Baju pula baju lama ke baju baru. Nak turun rumah ada doa. Nak masuk kenderaan ada doa. Nak bawa kenderaan ada doa. Duduk atas jalan raya ada doa. Nak masuk pintu tadi ada doa. Ada doa. So lalu berulang-ulang berdoa. Kita tuan-tuan, baik, ia merupakan perbuatan Nabi. Berulang-ulang berdoa ni bukan perbuatan siapa? Perbuatan kekasih Allah. Tuan-tuan, kekasih Allah ni, kita fahamlah kekasih kan, banyak kali duk ulang. Ni duk bincang pasal cinta ni. Ya, ni cinta ni. Bila mana cinta, mesti kekasih. Siapa kekasih? Kekasih Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengasihi. Takkanlah kekasih pun nak ulang banyak kali. Sekali cukup lah kan? Betul? Bukan you cinta kat I kan? Ya. Kan I dah cakap banyak kali you tak nak. Ini bukan kekasih. Ya, kekasih ni tak cakap pun dia akan bagi. Betul ya? Tak minta pun dia akan bagi. Itu kekasih. Kita tak berkasih, bercinta dulu macam mana? Nak tunggu minta? Kalau tunggu minta, mana ada kekasih tunggu minta? Kita dah faham dah. Kan kita dah kata I dah cinta kat you. Ya, you minta, you tak minta. Tengok contoh, Allah dia cinta pada kita. Apa yang kita tak minta pun dia bagi. Itulah cinta. Tapi yang pelik pula, kenapa Nabi Muhammad yang menjadi kekasih Allah ni duk minta berulang kali. Sebenarnya Nabi nak ajar kita, dia yang dicintai oleh Allah itu, dia yang menjadi kekasih Allah itu pun berdoa berulang-ulang kali. Kita yang tidak kekasih Allah ni kena banyak kali lagi lah. Mana riwayatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Mas'ud ni saya ingat lagi masa duduk mengaji dengan tuan guru saya. Sayyidina Ibnu Mas'ud ni dia antara sahabat Nabi yang betis dia kecil. Satu kali Nabi tertinggal sugi. Ya, kemudian dia kata, "Wahai Rasulullah, kamu tertinggal sugi." Ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia kata, "Kalau bahaya Rasulullah, biarlah aku panjat pokok tu, ambil kayu dia. Ya, ada satu pokok, ya, kayu sugi ni daripada satu pokok, aku akan panjat." Masa dia panjat pokok tu, terselak jubah dia. Bila mana terselak jubah dia, nampak betis dia kurus. Sahabat pun ketawa lah juga kan. Ya, kenapa nak kecil sangat betis tu? Ya, ketawa. Rasul kata, kamu ketawa kepada betis dia. Betis dia lebih berat daripada dunia tu dah seisi. Nilai. Tu sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah Sayyidina Abu Mas'ud. Baik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meriwayatkan dan menyatakan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iza da'a salasan. Nabi apabila berdoa, sekiranya berdoa, akan berdoa 3 kali. Doa 3 kali maknanya ulang 3 kali. Ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ya Allah, berilah aku hidayah ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah. Wa iza sa'ala salasan, dan kalau Nabi minta sesuatu pun Nabi minta 3 kali. Ulang 3 kali. Ya, sebab tu yang setakat saya belajar lah, doa ni dia tak panjang. Ya, doa jangan baca panjang sangat. Ya, kalau kita jadi imam doa sampai makmum macam ni makmum. Tambah-tambah subuh kan. Ya. Duduk mula-mula macam ni. Lepas tu turun sikit, lepas tu macam ni. Kenapa? Imam panjang sangat baca doa. Setakat yang dia hafal, semua dia baca. Ya, setakat saya belajar lah tuan-tuan. Boleh tak doa panjang? Boleh. Tapi kalau kita doa seorang, bacalah panjang mana pun. Tapi kalau kita jadi imam, kita kena perasan kat belakang kita tu. Ya, ada orang mengantuk, ada orang penat, ada orang letih. Mentang-mentang kita hafal banyak, kita baca panjang-panjang, tak boleh. Ya. Sebab tu imam-imam kita kat sini kan pendek-pendek je baca kan.
Ha. Sebab apa? Salah satunya masjid tepi jalan, bukan masjid dalam taman tu. Tak apalah, biarkanlah. Cuma nak bagi tahunya ialah baca doa pendek tapi tukar-tukar. Pagi doa ni, petang doa ni, malam doa ni, esok pula doa ni. Kena hafal banyak sikit lah. Tapi kalau tak hafal, cakap ada dalam bahasa Malaysia, baca. Tapi ulang beberapa kali. Tapi Nabi ulang 3 kali. Dan sekiranya meminta, akan meminta 3 kali. Isyarat daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini ialah tanda kesungguhan. Itu salah satunya, tanda bersungguh. Dah nak minta, minta sungguh-sungguh. Dan tanda pengharapan yang tinggi kepada Allah dalam berdoa. Maka orang macam ni Allah cinta kepadanya. Itulah poin kita nak. Allah sayang kepada dia. Okey, selesai. Muka surat 47. Apa tu? Mana kita minta orang doa pada kita, itu tandanya tawaduk. Ya. Walaupun kita rasa doa kita makbul kan? Ada rasa tak doa? Ada rasa tak doa kita makbul? Iyalah. Semua doa makbul. Siapa bagi tahu? Kan Allah bagi tahu, ud'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku mustajab. Aku terima. Maka semua doa diterima. Bukan doa ustaz diterima, doa orang ni tak terima, doa orang ni tak. Semua doa diterima. Cuma cepat dan lambat itu cerita lain, tapi semua diterima. Jadi boleh tak boleh kita nak minta supaya orang doa pada kita? Boleh, itu tandanya rendah diri. Sebab tu Nabi kan, Nabi minta supaya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali cari Sayyidina Uwais Qarni. Ingat cerita ni kan? Ya. Seorang awliya Allah yang dia terkena di langit, dia tidak terkena di bumi. Ya. Sehingga saya ada satu kuliah, saya ingat lagi masa di ulama-ulama Yaman dulu, dia kata apa? Dia kata betapa hebatnya Sayyidina Uwais Qarni ni, Allah bagi izin kepadanya untuk bagi syafaat kepada orang lain, bantu orang lain ke syurga. Seramai mana? Seramai semenanjung tanah Arab. Itu kekuatan, kehebatan dia. Dia boleh minta doa pada Allah, membantu, memberi syafaat. Ya, kerana syafaatnya ada dua. Satu syafaat kubra, syafaat yang teragung, syafaat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi syafaat sughra, syafaat kecil. Daripada siapa? Orang yang mati syahid, dia boleh bagi syafaat. Anak kita yang hafal Quran, dia boleh bagi syafaat. Ulama-ulama ni tuan-tuan, sebab tu kita kena ikut ulama-ulama yang besar-besar ni. Imam Syafi'i, Imam Ghazali ni, ulama ni akan diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Termasuklah awliya-awliya Allah, wali-wali Allah boleh bagi syafaat. Salah seorangnya ialah Uwais Qarni. Dia boleh bagi syafaat seramai mana? Seramai orang semenanjung tanah Arab. Berapa juta dia boleh bagi. Hebatnya dia. Maka dia pergi ke Madinah. Maka Nabi pesan cari dia ni, minta doa dengan dia supaya Allah ampunkan dosa kamu. Nabi nak ajar apa tu? Kalau kita tanya soalan mana tinggi makam kedudukan Sayyidina Uwais Qarni dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni menantu Nabi, satu-satunya anak perempuan Nabi yang kita kata hidup panjang umur dia, ni Sayyidina Ali. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, siapa ni? Sahabat Nabi, khalifah Nabi. Dua ni Allah dah jamin syurga. Bukan setakat jamin syurga, dah diisytihar di dunia lagi nama dia adalah ahli syurga. Tapi Nabi ajar sahabat yang hebat ni tuan-tuan, minta doa dengan Sayyidina Uwais Qarni. Doa tu pula supaya Allah ampun dosa dia. Apa maksudnya? Nabi nak ajar sahabat sebenarnya, dan nak ajar kita sebenarnya, hidup ni biar rendah diri. Jangan rasa kita je, doa kita je makbul, kita je hebat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila mana lepas solat, apa salahnya kita aminkan doa imam? Mungkin doa dia jauh lebih makbul daripada kita. Walaupun kita tahu semuanya makbul, tapi cepat dan lambat. Ada wali-wali Allah doa terus makbul. Ada sahabat-sahabat Nabi doa saja terus makbul. Tapi kenapa kita minta tawaduk? Itu tadi ya, ajar kita rendah diri. Jumpa siapa-siapa, akak doa pada saya ya kak. Tuan Haji tolong doa pada saya. Nak doa apa ustaz? Doa biar saya jadi orang beriman.
Ustaz tak beriman lagi ke? Jangan tanya macam tu. Ya, supaya iman tu kan dia ada kuat, dia ada lemah. Dia ada bertambah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang. Maka minta doa supaya orang doa pada kita boleh, ya Allah Tuhan tolong doa pada saya biar jadi saya orang soleh. Akak doakan saya jadi orang solehah. Sama-sama kita doa, itu adalah tawadhu. Okey, selesai. Muka surat 47. Al-hadisur rabi', hadis yang ke-14, ar-rabi' asyar. An Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri qala, ia telah berkata, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla, azza yang maha mulia, jalla yang maha agung. Sebenarnya para alim ulama ni, bila mana dia sebut Allah, dia akan sebut antaranya ialah perkataan Allah Ta'ala, ataupun dia akan sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dia sebut yang ni Allah Azza wa Jalla, ataupun dia sebut juga Allah Jalla Jalaluh. Ini bahasa-bahasa selalu kita gunakan, Azza wa Ula. Apa bahasa ni? Kata ulama ialah litanzih. Litanzih, ta nun zai ya ha, ta nun tan zai ya zai ya ha. Zai ni ialah huruf hujung lidah menekan belakang gigi gunting bawah, itu zai. Huruf hujung lidah menekan belakang gigi gunting bawah, zai. Dia ada 3 huruf di situ. Huruf sad, zai, sin. Ingat lagi ya. Makhraj. Ada 3 huruf. Hujung lidah, mana hujung lidah? Hujung lidah mana? Kalau orang tanya hujung lidah mana, jangan jelek lidah kat orang, kau dah tunjuk. Cukuplah kita buat macam ni. Ni hujung lidah ni, daripada sini ke depan ni. Kalau tepi ni, yang ni namanya tepi hujung lidah. Ya, dia nak kat sini, ke depan sikit. Jadi hujung lidah menekan belakang gigi gunting bawah. Ada 3 huruf, sad, zai, sin. Huruf ni dia ada sifat tunggal. Apa sifat tunggal dia? Sifat tunggal dia apa? Berdesir, sofir. Tahu kan? Zai. Baik. Tanzih. Apa makna tanzih? Menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan menyempurnakan Allah dengan segala, bukan menyempurnakan Allah, meyakini bahawa Allah memiliki segala kesempurnaan. Sebab tu disebut Azza, dialah yang maha mulia. Jalla, dialah yang maha agung. Tidak ada yang lebih mulia, lebih agung daripada Allah. Ya. Ta'ala, apa makna ta'ala? Asal makna ta'ala tinggi, tapi bukan makna tinggi. Mulia, tapi bukan makna mulia. Suci. Allah Subhanahu, sebab tu kadang-kadang ditambah Subhanahu wa ta'ala, dia maha suci lagi maha tinggi. Tinggi bukan tempatnya, tinggi kemuliaannya. Ya. Okey, baik. Sebab tu kadang-kadang disebut Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh. Yang kita baca hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Kalau kita baca biasa, yang selalu duduk baca Nur Muhammad sallallahu. Tapi kalau syekh saya, dia tukar, dia bersebut alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Apa beza alal hadi kepada Nabi yang membawa hidayah? Kalau sebut Nur Muhammad, yang ni ramai orang pening. Tak payahlah, sebab tak sampai. Ya. Jadi ulama tukar. Betul tak Nur? Betul. Nabi Muhammad itu adalah cahaya.
Tapi jangan salah faham, bukan macam cahaya lampu. Ni cahaya, ni cahaya lampu. Ni lampu apa? Ni lampu masjid. Sana lampu stadium. Ya, cahaya berbeza-beza cahaya. Lampu kereta lain. Ada rasa nak pasang lampu stadium kat lampu kereta? Sebab cahaya dia berbeza-beza. Maka cahaya lampu, cahaya bulan lain, cahaya bintang lain, cahaya matahari lain. Maka Nabi Muhammad itu bercahaya. Ya, cahaya tuan-tuan sekalian. Tapi tak apalah. Itu apa yang Nabi Muhammad ialah Jalla. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Gitu. Jalla. Perkataan itu ialah untuk menyucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu, Allah Jalla Jalaluh ataupun Allah Azza wa Jalla yuhibbu, mencintai. Seulang lagi sekali, perkataan yuhibbu adalah fi'il mudhari'. Teringat ya? Jadi hadis-hadis yang setakat kita baca ni menggunakan fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Memberi makna sekarang waktunya dan sampai akan datang. Maka sekarang ni ya, Allah sedang mencintai. Allah sedang mencintai orang ini. Yang kita nak baca ni, orang ini sedang dicintai oleh Allah. Bukan sedang dicintai sekadar sedang, bahkan akan berterusan dicintai oleh Allah. Dia panggil hal wal mustaqbal. Itu fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' juga disebut ialah al-istimrar, berterusan Allah mencintai. Selama mana? Selama mana orang itu menjadi orang yang al-muhtarifa. Apa makna al-muhtarif? Yang bekerja. Dia orang yang suka bekerja. Apa maksudnya? Kita lihat muka surat 48. Jadi Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang bekerja. Baik, muka surat 48. Bekerja merupakan suatu wasilah yang dituntut syarak. Ya. Wasilah yang dituntut syarak. Bekerja merupakan suatu perantara yang dituntut oleh syariat. Itu syarak, iaitu syariat, untuk mendapat rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Macam mana dapat rezeki? Kena bekerja. Ya, kena bekerja. Kerja tu ada dua. Sama ada dia kerja dengan, minta maaf saya cakap ini, jangan salah faham ni istilah ni. Dia kadang-kadang live macam ini dia susah juga kita nak cakap, takut orang salah faham. Ada orang dia langsung bekerja dengan Allah. Maka rezekinya ialah tajri. Dan orang mendapat rezeki ini dia ada dua. Satu, orang mendapat rezeki yang disebut rezeki yang tajri, langsung dari Allah. Ada satu lagi jalan rezeki al-kasab. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, ada manusia ni dia berada pada golongan maqamut tajri. Dipanggil maqam, kedudukan tajri. Ya. Dia tak kerja, tapi sebenarnya bukan dia tak kerja, dia bekerja. Ya. Contoh tok guru pondok dulu, jarang dia keluar daripada pondok, dia pergi ke ladang, pergi ke kebun getah, ya, pergi ke berniaga, buka kedai. Dia mengajar pagi, mengajar petang, mengajar tengah hari, mengajar malam, mengajar siang, mengajar. Tapi rezeki tok guru zaman dulu, subhanallah, dia boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun. Macam mana rezeki dia? Dia tak ada kebun, tapi kalau musim durian, penuh durian depan rumah dia. Sama orang-orang bawa, ustaz, yalah orang bawa tu siapa yang bagi? Siapa yang menggerakkan hati dia untuk bawa kat dia? Kalau musim padi, zaman dulu kan, zaman dulu saya sempat juga. Zaman dulu berguni-guni datang beras, bukan datang padi lah, datang beras yang dah siap dah rumah dia. Sahun tu tak habis dah dia nak makan. Musim buah tak payah cerita lah. Buah durian pula yang dibawa kat dia tu pula yang paling cantik, bukan buah durian yang biasa-biasa. Ya. Rezeki dia tajri, Allah jamin rezeki. Syekh Daud Al-Fatani di dalam sebuah kitab, dia pergi Mekah. Ya, dia hanya mimpi je. Mimpi, Allah bagi mimpi pada dia. Ada satu busut, cangkul busut tu ada emas dalam tu. Dia guna duit tu. Ni wallahu alam, ni disebut dalam kitab-kitab.
Jangan rezeki ya. Macam akhir-akhir ni kita boleh tengok ya, ada ustaz-ustaz kan, ustaz-ustaz orang bagi kereta kat dia. Yang cerita terbaru Ustaz Muhazzad tu. Ni ramai orang duk cela dia sekarang ni. Ya. Tak tahulah apa cerita saya, kadang-kadang tak tahu kita nak cakap pada dunia akhir zaman. Itu dunia akhir zaman. Ya. Kadang-kadang ustaz akhir-akhir zaman ni dia pengecut. Ni saya cakap kat ustaz lah ni. Yang orang jangan marahlah kan. Termasuk mungkin saya juga pengecut. Ya, kalau kita tahu dia salah, kita jumpa lah. Pergilah bincang dengan dia. You kata you kena ada ilmu. Dia pun ada ilmu, you ada ilmu. Ya, kalau you kata dia salah, pergilah jumpa, perbetulkanlah. Kenapa duk tulis dalam Facebook? You nak apa you tulis dalam Facebook? Selesai ke tak? Ya. Ada seorang baru ni, ada seorang ustaz duk tulis dalam Facebook pasal saya juga. Lepas tu dia tulis nak bergaduh dengan dia ke? Saya pun call dia. Ni live ni tak apa kan? Ni sabar nak cerita sikit ni. Saya pun, dia tulis nak bergaduh. Saya kata, saya pun call dia, betul ke ustaz nak bergaduh dengan saya? Nak bergaduh mudah saja ya, bagi tahu kat mana kita turun pergi jumpa. Ni dia tulis dalam Facebook, pengecut. Jangan jadi ustaz pengecut. Dah ustaz tu salah. Kalau you kata ustaz tu salah, you pun kata ada ilmu, you pergi jumpa, bincanglah. Ya, bincang-bincang selesai, okey selesailah. Apa masalahnya? Kan? Ni dia tulis dalam Facebook melibatkan orang awam. Habis orang awam terlibat sama, yang tak faham cerita pun duk komen juga. Akhir sekali semua jadi apa? Jadi semua tak ada, orang panggil tak ada nilai. Sama juga orang duk bergaduh pasal Tuhan. Yang ni kata dia kenal Tuhan, yang ni kata dia kenal Tuhan. Kemudian bergaduh. Siapa sebenarnya kenal Tuhan? Dua-dua tak kenal Tuhan. Mana ada orang kenal Tuhan bergaduh sesama sendiri? Mana ada orang kenal Tuhan memperlekehkan orang lain? Kalau you kenal Tuhan, you akan kenal diri you siapa. Siapa you? Hamba. Hamba nak bangga, nak bermegah, nak tunjuk hebat. Tak ada apa tuan. Inilah apa yang berlaku dalam dunia hari ni. Ini tajuk apa pula kita ni? Sebenarnya saya tak minat juga, saya nak bagi tahu sedikit. Ya, jangan jadi pengecut lah. Ya, duk kata macam-macam pada Ustaz Muhazzad. Ya, ada yang kata kafir pun ada. Subhanallah, punya akhlak, tak ada akhlak kata orang kafir. Ya, kalau you Islam, you pergi Islamkan dia lah. Kenapa you kata dia kafir? Nabi Muhammad datang ke dunia ni untuk menyebabkan orang kafir tu jadi Muslim. Yang kita duk ceramah, yang Muslim tu kita kafirkan. Ni apa benda ni? Apa yang dia nak ni? Dia nak human orang dalam neraka selama-lama. Nabi Muhammad datang menangis-nangis kalau ada umatnya masuk neraka. Dia dapat berita daripada Nabi, daripada malaikat dapat berita umat kamu ada yang masuk neraka. Menangis Nabi. Dan Nabi bila mana akhirat nanti orang ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Nabi pergi tanya malaikat, ada tak umat aku dalam neraka? Maknanya Nabi nak selamatkan seramai mungkin. Tiba-tiba kita jadi ustaz nak humban masyarakat dalam neraka. Ni ustaz apa? Bahkan ustaz menghumban ustaz dalam neraka. Ni ustaz apa? Ni benda-benda gini tuan-tuan sekalian, jangan layan dan jangan belajarlah kalau ustaz-ustaz yang macam ni. Ya, ustaz yang duk sibuk nak kafirkan orang, ustaz duk sibuk nak humban masyarakat dalam neraka. Baca Yasin masuk neraka, tahlil masuk neraka, habis masuk neraka. Habis yang baca apa? Masuk syurga. Baca WhatsApp. Sedaplah dia cakap. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kita Selangor ni, bukan kata saya nak mengampu, tak ada jauh sekali. Dia Selangor alhamdulillah dia jaga benda-benda begini. Ustaz-ustaz yang merapu ni tak payahlah. Ya. Orang sampai ke mana dah tuan-tuan? Sampai ke langit dia duduk bincang pasal tahlil. Rugilah masyarakat Islam. Ada yang terbaru orang post kat saya, ustaz cuba komen sikit. Saya kata nak komen apa? Nanti saya dengar. Ada seorang ustaz tu, dia kata apa? Dia bukan ustaz biasa. Buat tahlil, buat majlis Yasin melalui online. Kan sekarang kan kita kan sekarang kan pandemik. Kita kan COVID sekarang ni. Jadi kalau nak buat kematian, bila mana ada kematian, nak buat majlis baca Yasin lah kan. Takkan sahabat kita meninggal dunia kita nak kata okeylah takziah ajalah. Takkan tak baca sesuatu, katakan kita berkawan dunia akhirat. Berkawan dunia akhirat. Bila mana kawan kita meninggal dunia, doa pada dia, baca Yasin, hadiah pada dia. Sampai tak sampai itu kita bukan kita punya kerja, itu serah balik pada Allah. Doalah pada Allah, ya Allah tadi aku baca Yasin, ya Allah sahabat aku meninggal, ya Allah aku dah berjanji dengan dia, aku nak bersahabat dunia dan akhirat. Kalau aku balik nanti, aku dah pesan pada dia, kalau dia masuk syurga, dia tak jumpa aku dalam syurga, aku minta dia cari aku. Dia dalam neraka, tolong bantu. Kita pesan. Ya, kalau hantar balik, kalau hantar mati dulu ataupun anak mati dulu, hantar jangan lupa baca doa.
Ini kan bersahabat dunia akhirat. Ya, maka bila mana dia meninggal dunia baru ni, tuan-tuan, kita nak ziarah dia tak boleh sebab mungkin dia mati kerana Covid. Habis kita nak baca Yasin, ya kita baca Yasin, nak baca Yasin dengan apa? Baca Yasin lah melalui online. Kan dunia teknologi. Dia kata apa? Jangan buat benda tu, Nabi tak buat. Lah. Nabi tak baca Yasin dalam online, dalam grup, dalam Zoom, dalam Google Meeting. Punyalah jumud, subhanallah. Siapa bagi teknologi ni? Allah lah. Ya, teknologi yang ada ni siapa yang bagi akal pada manusia untuk cipta teknologi? Allah lah. Boleh tak buat grup nak baca Yasin? Bagi saya boleh lah, apa masalahnya? Dia kata tak boleh, Nabi tak baca macam ni. Ni bukan Nabi buat. Oh, punyalah, subhanallah. Ya, orang ni lah duk sibuk nak hukumkan orang. Jadi kalau buat juga baca Yasin dengan Zoom, ni bid'ah. Ni masuk neraka ni, set-set guna Zoom ni. Yang dia pula mengajar guna online. Tak masuk neraka. Setakat tu dulu tuan-tuan sekalian. Semangat sikit pagi ni. Saya sebenarnya bab ni lama dah saya tinggal. Masa muda-muda dulu lagi. Muda-muda dulu memang saya itu sungguh. Ya. Saya pernah cabar beberapa ustaz tu buat forum. Ustaz, kalau ustaz itu kita buat forum depan-depan. Saya pergi, ustaz pergi. Tak datang-datang. Dulu zaman muda-muda dulu. Sekarang tak mau dah. Nak mati dah. Ya. Tapi masalahnya dia duk ganggu, duk kafirkan ustaz tu, duk kafirkan ustaz ni. Pengecut. Ya, kalau berani datanglah. Pergi jumpa ustaz. Saya dengar ustaz mengajar ini, ustaz salah ni. Maka dengarlah hujah dia juga. Dia pun mengaji juga, kita pun mengaji juga. Dia tulis di Facebook buat apa? Mengheret masyarakat awam bergelumang dalam benda yang merugikan masa. Akhir sekali rosak hati kita. Rosak ni tak boleh pakai ni. Semua orang tak boleh pakai. Dia seorang boleh pakai. Tegak tuan-tuan sekalian ya. Ni tajuk apa dah kita ni? Tajuknya ialah bekerja mencari rezeki. Ya. Allah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita pun tuan-tuan terlupa, terlalai banyak dosa-dosa kita. Allah. Jadi melalui rezeki tersebut ia dapat memenuhi hak tubuh badannya, memberi nafkah kepada ahli keluarganya dan membantu orang lain melalui sedekah ataupun zakat. Bahkan lebih daripada itu. Ini yang Allah sayang pada orang yang bekerja. Dan bekerja jangan niat untuk diri sendiri, bekerja untuk niat juga kita bagi pada fakir miskin, pada orang lain. Maka orang ni Allah cinta kepada dia. Maka hakikat pekerjaan seseorang ialah merupakan salah satu jalan beribadah yang menyebabkan seorang itu mendapat ganjaran pahala pada setiap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi jangan lupa niat. Setiap ibadah nak kena ada niat. Maka keluar kerja apa pun yang jadi halal, jangan lupa niat. Ya, saya bekerja ni niat kerana-Mu ya Allah. Maka semua masa yang kita lalui dalam mata kita bekerja itu 6 jam, 8 jam, Allah bagi pahala. Oleh kerana itu baginda Nabi SAW membuka fokus fikiran kita melalui pekerjaan yang dilakukan dengan sabdanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik, "Ma min muslim, tidak ada seorang muslim yaghrisu gharsan, yang menanam satu pokok, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman." Dia dalam bahasa Arab ni dia ada tanaman yang ada batang tu, ada pokok, ada batang. Ada tanaman macam sayur-sayuran tu. Dua-dua tu tak kira. Sama ada dia tanam pokok atau dia tanam tanaman, fayakulu minhu tayrun, lalu burung memakannya. Kalau tanaman-tanaman yang berbuah, maka burung datang makan. Au insanun, atau manusia yang dia datang. Ya, kadang-kadang manusia ni ialah halalkanlah tuan-tuan, halalkanlah. Maka pokok rambutan kan, ya banyak, dia pergi makan satu tangkai je pun, ke dia makan satu pokok. Halal lah. Tapi ada, tak apa, biarlah, tak payah cerita rugi masuk. Ya, ada orang ni dia bukan setakat makan sebiji dua biji, dia siap bawa guni lagi. Itu masalah lah tuan-tuan, ada masalah. Tu di kampung orang rumah saya. La haula wala quwwata illa billah. Tak apa, biarkanlah ya. Moga-moga Allah ampunkan dia, kita halalkan. Moga-moga kita dapat pahala. Au bahimah, ataupun apa makna bahimah? Binatang. Ya, tanam pokok sayur-sayur, pergi makan. Dia kambingnya masuk makan, lembunya masuk makan. Illa kalau makan kita halalkan, ya, kana lahu bihi sadaqah, akan mendapat pahala sedekah kerananya. Jadi tanam je lah apa-apa yang patut. Kalau kita tanam ulat kan, tanam sayur, ulat datang, niat aja sedekah pada ulat tu, dapat pahala kita. Habis kita nak makan apa? Ambil je lah yang bagi-bagi tu. Bagi-bagi lah. Pandai-pandai. Tapi jangan tanam pokok bagi kat dia je lah. Ya, maka pandai-pandai itu, maka kita dapat pahala. Allah, sampai begini sekali Nabi mengajar kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar dicintai oleh Allah.
Ini yang kita baca. Okey, muka surat 49. Kita ni pukul berapa dia? Okey, lagi masa. Oh, lambat lagi. Apa hari ni rasa lambat pula ya? Dia ada hari-hari tuan-tuan. Saya tak tahulah, sebab tu saya kadang-kadang nak mengajar ni banyak minta doa dengan Allah. Minta doa dengan Allah. Tuan-tuan rasa lama ke baru rasa sekejap? Sekejap. Kenapa saya rasa lama pula hari ni? Jadi kadang-kadang kita rasa sekejap, orang lain rasa lama. Kadang-kadang kita rasa lama, orang lain rasa sekejap. Okeylah, yang penting tuan-tuan rasa sekejap. Saya rasa lama tak apa. Allah. Muka surat 49, okey ya. Al-hadisu khamis asyar. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah, ya, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, atau sungguh-sungguh Allah, yuhibbu, mencintai, as-sahlat tariqa. Apa makna sahlat tariqa? Seseorang yang selalu berwajah ceria. Sahla ni asal maknanya mudah. At-tariq ni ialah mudah senyum. Itu kalau bahasa ringkas. Ya. Jadi bila mana dia mudah senyum, maknanya nampak ceria wajah dia. Jumpa senyum ceria nampak. Ni Allah cinta orang ni. Subhanallah. Yang ni tak susah pun kan. Walaupun kita ada kesedihan sikit di hati kita, dia jumpa orang senyum, jangan tunjuk sedih kat orang. Nanti dia tanya pula, kenapa pula nampak sedih ni? Sudah nak kena cerita pula. Kemudian dia pun cakap, alah tak payah sedih lah. Dia cakap pula kat kita tu tengah sedih. Sepatutnya dia kata, sabar je lah. Dia kata, tak payahlah sedih. Tak payah sedih macam mana? Memang kita sedih. Jadi jangan tunjuk sedih kat orang, takut-takut dia cakap kita bertambah-tambah sedih. Jadi senyum je lah, senyum. Allah cinta orang yang macam ni. Muka surat 50. Yang ni tak perlu kita hurai panjang sangat. Berwajah ceria, bermaksud sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa bertemu dengan sahabat dengan sentiasa tersenyum dan berwajah ceria. Senyum ya, bukan susah pun, bahkan dikatakan senyum itu iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahawa senyum kepada seseorang itu merupakan suatu sedekah. Ini bau-bau kita cakap tadi. Sedekah mendatangkan pahala kepada pelakunya, sehingga bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Apa makna la tahkiranna? Jangan kamu meremehkan minal ma'rufi syai'an, terhadap sesuatu kebaikan sedikit pun. Ya, jangan remeh benda-benda yang baik. Walaupun ataupun walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya, walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria dan berseri-seri. Itu pun dah dapat pahala sedekah dan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Apa rahsia sebenarnya? Rahsia sebenarnya ialah bila mana kita senyum pada seseorang, orang akan bergembira dengan perbuatan itu. Dan dia yang sedih sikit pun tengok kita senyum, dia pun senyum balik. Tadi nak menangis lah tadi kan, nak menangis, dia pun tengok kita senyum, akan hati orang. Itulah Allah ni dia tak nak kita sedihkan orang. Jangan buat seseorang menangis kerana kita. Itu yang tu kadang-kadang kita banyak buat orang menangis kan. Kalau suami paling banyak dia buat menangis isteri dia lah. Ini masalah lah dia akhirat nanti. Jangan pernah buat orang menangis ya. Habis ustaz dia buat saya menangis, tak apa. Biarlah dia buat kita menangis. Dan kita kalau orang buat kita menangis je lah. Apa masalahnya? Saya pesan lagi sekali tuan-tuan sekalian. Saya banyak mengadu kadang-kadang pada syekh lah. Mengadu. Kita yang umur macam ni pun mengadu jelah. Ya, sebagaimana kita ada ayah, kita mengadu kat ayah kita ada mak mengadu kat mak kita kan. Kita ada syekh, kita mengadulah kat syekh kita. Syekh kita ni guru kerohanian kita. Mak ayah kita tu guru fizikal kita. Ya. Dia ada dua, dia panggil ayah biologi. Satu lagi ayah roh kita. Ayah kepada roh kita. Walaupun ni bahas dia panjang lah. Dia panggil apa?
Murabbi ruhi, pembimbing ruh kita, murabbi mursyid kita. Jadi satu kali saya cakap kat Syekh saya kata, ni dalam dia duduk di Lubnan. Saya voice message lah, saya cerita aku ni kenapa Syekh kadang-kadang rasa sempit, rasa lemah, rasa letih, rasa sempit. Dia pun cakap apa? Dia kata Allah Ta'ala ni dia yang cipta kita tanpa pilihan kita. Jadi kadang-kadang kita kena faham hidup ni ada benda-benda Allah bagi kita pilih, ada benda-benda Allah tak bagi kita pilih. Allah yang tentukan pilihan untuk kita. Maka mungkin pada waktu itu Allah nak kamu bersedih, rasa sempit, rasa letih, rasa sedih. Maka kalau perlu kamu menangis, kamu menangis sajalah. Nikmati tangisan itu. Di saat Allah bagi kamu waktu-waktu bergembira, maka kamu gembira sajalah. Dan nikmatilah kegembiraan itu. Karena makna kegembiraan setelah kesedihan, makna sebuah kesedihan setelah melalui kegembiraan. Tak sempurna sedih tanpa gembira, tak sempurna gembira tanpa sedih. Baru kita faham makna sedih, baru kita faham makna gembira. Itu nikmat rupa-rupanya. Maka kamu lalui masa dia kalau kita belajar hukum ni, dia ada 4 hukum. 4. Satu hukum akal. Yang kedua hukum adat. Yang ketiga hukum syarak. Yang keempat hukum waktu. Hukum waktu. Hidup ni kita melalui sebuah perjalanan waktu. Ada waktu sedih, kita kena terima. Contoh, di saat kita kehilangan ibu dan ayah kita, itu saat waktu kita tak boleh nak tukar dia jadi gembira. Kan ada orang gembira, oh gembira, seronok hari ni, happy hari ni. Ya, kenapa? Ayah mati. La haula wala quwwata illa billah. Ini masalah, ini anak derhaka. Terang-terang kita bagi tahu, bergembira di atas kematian seorang ayah dan ibu anak derhaka. Jadi sedih. Nak tukar tak, maka sedihlah, menangislah. Takkan tak menangis, ayah kita tak ada. Ada satu kali tu Sayyidah Zainab, anak Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab, anak dia nama Abdullah, ya, cucu Nabi. Nazam, sakit nazam. Maka Sayyidah Zainab ni hantar pembantu dia, minta bagi tahu kat ayahanda dia, datang cucu tengah nazam. Nabi pula kali pertama diutus tu, Nabi kata bagi tahu kat Zainab, ittaqillah wasbiri, bertakwa pada Allah. Bagi tahu pada anak aku tu, anak perempuan aku, bagi tahu kat dia, bertakwa pada Allah dan sabar. Ittaqillah wasbiri, sabar. Kemudian datang bagi tahu. Dia tak puas hati juga, dia hantar lagi sekali. Suruh ayahanda dia datang juga, cucu dia dah nazak ni. Maka Nabi pun dengan sahabat-sahabat lain datang. Ya, dah anak dia, anak perempuan dia suruh datang. Maka dia datang tu, dia tengok cucu dia tengah nazak. Maka Nabi ambil cucu tu, Nabi tengok, Nabi menangis. Maka sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, tadi kan kamu pesan ya supaya anak kamu bertakwa dan sabar, ni kamu menangis apa pula ni? Tengok. Ya, Nabi tengok cucu dia, Nabi menangis. Maka saat itu saat takkan tak menangis. Cucu nak meninggal dunia, menangis. Maka di saat kita menangis je lah. Itulah kehidupan. Ni tuan-tuan sekalian, Allah, apa yang saya nak cerita ialah kita kena gembirakan hati orang. Itulah Allah sayang pada kita, Allah cinta pada kita. Termasuklah kita sedih pun kita senyum kalau jumpa orang, supaya orang tu gembira. Ya, dia duduk tengah sedih, kita pun sedih, kita jumpa dia sama-sama menangis. Tak boleh juga, tak ada masalah pun. Tapi kita yang menangis ni, biarlah kita menangis seorang diri. Ya, kemudian dia tu pula sedang menangis, kita pujuk dia supaya dia bergembira. Kenapa bantu orang miskin tu pahala dia besar? Kerana kita mengembirakan hati dia. Kenapa kita bantu anak yatim tu, kenapa pahala dia besar? Kerana kita mengembirakan hati dia. Oh, jadi anak yatim ni tuan-tuan sekalian, saya pernah jadi anak yatim. Mana boleh kata pernah jadi? Ke tak pernah? Maknanya jadi anak yatim. Oh, subhanallah. Oh, subhanallah. Takat tu dululah. Jadi kalau ada orang bagi pada kita coklat pun kan, coklat sebiji, gula-gula sebiji, dia kenapa? Dia mengembirakan jiwa kita, hati kita. Tu baik. Seterusnya muka surat 49 pula dah. Muka surat 50 dah. Dah ya. Muka surat 51. Okey.
Ada masa lagi, insyaAllah kita boleh baca lagi. Al-hadisus sadis asyar. Ni tuan-tuan tolong senarai balik ni ya. Walaupun hadis kita ni hadis yang ke-15, 16, tapi orang yang Allah cinta lebih dah ni. Sebab satu hadis ada 3, ada 2 yang dicintai oleh Allah. Cuba senarai balik. Ya, senarai balik, kemudian post dalam grup. Ni senarai setakat apa yang kita belajar, ada 50 orang dicintai oleh Allah. Takkanlah kalau daripada 50 ni satu golongan pun kita tak masuk. Rugi kita. Baik, al-hadisus sadis asyar an Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abi Hurairah, qala telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni bahasa Arab ya, bahasa Arab ni dia guna qala. Kita orang Malaysia ni bagus juga tuan-tuan. Orang Malaysia ni dia adab dia tinggi. Allah berfirman, Nabi bersabda, Raja Sultan bertitah, PM berucap, ya ke? Kita orang biasa ni berkata-kata ke apa? Banyaklah, banyak bahasa tu, banyak berfirman, bersabda, bertitah, berucap, berkata-kata. Allah qala Allah Ta'ala, bahasa Arab. Nabi qala Nabi, sahabat qala sahabat. Kita orang biasa pun qala, itu bahasa Arab. Wallahu a'lam. Tengok dia. Tapi kita terjemahlah bahasa Melayu kita. Sayyidina Abi Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah, Nabi bersabda. Itu kita terjemah dalam bahasa Melayu kita. Baik, Nabi kata apa? Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Al-mu'min, kalau ada dua-dua, apa makna? Sifat dengan mausuf, iaitu sifat dan disifati, iaitu orang mukmin yang bersifat dengan sifat kuat. Kuat. Orang mukmin ni ialah orang yang beriman pada Allah, dan kekuatannya ialah kekuatan dari Allah. Bukan dia sebab dia beriman dia kuat, tak. Berapa ramai orang beriman yang lemah. Ya, kekuatan tu dari Allah, dan kekuatan tu kekuatan iman. Ya, yang diberi oleh Allah, dan kekuatan daripada Allah. Khairun, lebih baik. Orang mukmin yang kuat imannya, jiwanya, khairun, lebih baik. Wa ahabba ilallah. Yang ni yang kita nak beritahu. Apa makna ahabba? Yang tadi yuhibbu, yang ni ahabba. Ahabba ni yang lebih dicintai. Ni yang tadi Allah cinta, tapi ada di kalangan yang dicintai dan cinta ini lebih dicintai. Yang ni tuan-tuan, ni tolong tanda sikit dia punya perkataan dia. Ahabba ilallah, yang lebih baik dan lebih lebih dicintai. Dia terjemah dua di situ, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dhaif, ia nak dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah. Ya, lemah imannya, lemah jiwanya. Allah, ya. Tetapi Nabi kata apa lagi? Wa fi kullin khairun, tapi pada kesemuanya itu terdapat kebaikan. Ya, walaupun mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, nak banding dengan mukmin yang lemah, tapi dua-dua ni mukmin, maka dia baik. Ya, kerana iman yang ada dalam diri manusia itu adalah sesuatu yang terlalu bernilai. Sebab tu siapa yang ada iman walaupun sebesar debu, atau lebih kecil daripada debu, atau lebih kecil daripada debu pun, Allah akan bawa dia ke syurga. Kerana kedua-dua keimanan pada Allah itu adalah suatu kebaikan. Baik, kemudian apa lagi disebut? Ihris ala ma yanfa'uka. Tu baca baris bawah ya, sebab huruf ketiga baca baris bawah. Itu kaedah biasalah. Kalau jumpa hamzah wasal, nak baca macam mana baris dia, tengok huruf ketiga. Kalau huruf ketiga baris bawah, maka dia dibaca baris bawah. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat kepadamu. Tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena nilai dalam kehidupannya, benda yang bermanfaat untuk kita. Maka di saat kita tahu benda itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka bersungguh-sungguh, kata Nabi. Macam alhamdulillah tuan-tuan yang kira bersungguh. Ada yang datang subuh lagi kan, ada yang tak balik-balik ni. Ni kesungguhan, sedikit kesungguhan, bukan banyak pun tuan-tuan. Ya, sedikit kesungguhan. Moga-moga Allah yang memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wasta'in billah, serta pohonlah pertolongan daripada Allah. Itu perkataan yang saya sebut awal tadi.
Perkataan ista'in dalam Al-Quran, surah apa tu? Surah As-Sur dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkataan nasta'in itu ialah perkataan memohon pertolongan, minta, tapi minta apa? Minta tolong. Wasta'in billah fala ta'jaz. Dan Nabi kata lagi, pohonlah pertolongan daripada Allah dan janganlah engkau merasa lemah semangat. Inilah kan, ni yang Nabi pesan pada kita, jangan lemah, minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan Allah, jangan lemah. Tapi tak tahulah, kadang-kadang kita manusia kan, sebab manusia ni memang asalnya lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, surah An-Nisa ayat 28 tak silap saya. Ya, Allah kata dicipta manusia ni lemah. Jadi kadang-kadang kita lemah, tapi Nabi kata jangan lemah. Ya, minta tolong dengan Allah, jangan lemah. Ya, di saat kita lemah tu ingatlah hadis ni. Samalah saya pun tuan-tuan sekalian. Ya, kadang-kadang lemah. Yang paling takutnya masa nak mengajar ni. Bila mana nak mengajar ni, badan sihat, jiwa lemah. Betul-betul. Ya, sebab tu kadang-kadang sebelum mengajar ni nak kena solat taubat, nak kena banyak istighfar, nak kena baca selawat. Saya ingat kalau nak belajar, nak mengajar kitab hikam, kalau nak mengajar kitab hikam ni, memang jiwa kita kena kuat. Kadang-kadang, betul lah saya kongsi lah, kadang-kadang kita kena selawat 1000 kali pada Nabi baru kita boleh mengajar. Sama juga kalau kita nak mengajar kitab cinta ni. Cinta ni kan hati ni kan perasaan. Macam mana orang yang tidak ada cinta berbicara pasal cinta? Ya? Orang yang tidak cinta pada Allah berbicara pasal cinta. Orang tidak bercinta kepada Nabi bercakap pasal cinta Nabi, bohong. Ni benda begini ni tuan-tuan. Macam mana nak dapat cinta Nabi? Selawat 1000 kali. Ya, moga-moga Allah anugerahkan cinta yang sebenar. Maka bicara kita bicara cinta yang benar kepada Nabi. Ya, tu yang sebab tu kadang-kadang ulama nak cetuskan rasa cinta tu pada Nabi. Ya, tu yang baca macam-macam tu ya. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Ini antara lantunan-lantunan yang menyebabkan kita rasa cinta dan rindu pada Rasulullah. Allah. Maka kalau kita nak berbicara soal cinta kan, ya, kita rasa cinta pada Nabi. Maka kita bicara daripada hati kita merindui Nabi. Jadi kalau nak bercakap pasal cinta ni tak payahlah, ya, tak payah berbohong. Ni bahaya. Jadi Nabi pesan pada kita, kalau kita rasa lemah, minta tolong dengan Allah. Jangan minta tolong dengan orang, kerana orang juga lemah macam kita juga. Itu. Ni minta tolong dengan ustaz lagi lemah. Ustaz tolong doa pada saya ustaz. Ustaz pun lemah. Ustaz pun tak mampu nak berdoa, ya. Kita langsung dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Allah. Maka Nabi pesan pada kita, wala ta'jaz, jangan kita pernah lemah. Kemudian Nabi bagi tahu, wa in asabaka syai'un, sekiranya ditimpa kepadamu sesuatu, fala takul lahu anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau kita ditimpa dengan satu musibah, Nabi pesan, fala takul, jangan pernah sekali-kali kamu mengatakan lau anni fa'altu,
kalaulah aku melakukan kaza wa kaza, ya demikian tak jadi macam ni. Jangan cakap macam tu lah. Ya, kerana kita tahu bahawa hidup kita ni adalah ketentuan daripada Allah. Dan Allah ni kalau dia tentukan sesuatu kepada kita, sesuatu itu adalah baik. Cuma kita doa pada Allah supaya Allah bagi kita faham apa yang berlaku. Kerana masalah itu adalah masalah lambat faham atau susah nak faham. Ya, tapi paling mudah bila mana Allah timpa sesuatu benda, itu adalah kebaikan. Allah tidak akan pernah mendatangkan keburukan kepada kita walaupun nampak zahirnya sakit. Zahirnya sakit, tapi Allah gugurkan dosa kita sebab Allah nak masuk kita ke syurga. Kerana dosa tidak akan membawa kita ke syurga, dosa akan menyebabkan kita ke neraka. Allah tak nak kita masuk neraka. Kenapa Allah sayang kepada kita? Sebab kita umat kekasih Allah. Sebab tu kita kena minta supaya kita cinta kepada Nabi, sebab Allah mencintai kita. Itulah. Tetapi Nabi pesan, fa in lau taftahu amala walakin kul qadarallah. Tapi bila mana Allah timpa musibah kepada kita, jangan cakap kalau aku buat macam ni, kalau aku buat macam ni mesti tak jadi. Jangan cakap macam tu. Walakin kul, akan tetapi katalah qadarullah, ini adalah suatu takdir, ketentuan Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan segala apa yang Allah nak, maka itulah yang terjadi. Masya Allah. Ada satu amalan daripada amalan daripada Wirdul Latif. Kalau kita baca Wirdul Latif, Imam Habib Allah Haddad, antara amalan yang kita kena baca pagi dan petang, kita baca Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Masya Allahu kana, segala apa yang Allah nak, dia pasti akan berlaku. Wa ma lam yasha', segala perkara yang Allah tak nak berlaku, lam yakun, tidak akan berlaku. Maka apa yang berlaku itu, itulah yang Allah nak pada diri kita. Itulah yang terbaik sebenarnya. Kadang-kadang Allah paksa kita supaya kita dapat kebaikan. Macam kita paksa anak lah. Kita paksa anak kita supaya membaca, kita paksa anak kita rotan kalau dia tidak sembahyang. Sebenarnya untuk apa? Kerana kita tahu itu kebaikan untuk dia. Anak tak faham, itu cerita lain. Lepas tu kadang-kadang aku tak faham, ya Allah. Tak apa, kau tak faham. Janji kita yakin dengan Allah, Allah tidak akan pernah nak sesuatu yang tak baik pada diri kita. Gitulah ya. Kenapa Nabi pesan sangat jangan cakap lau, kalau. Fa inna lau taftahu amala syaitan, kerana perkataan kalaulah membuka pintu untuk amalan syaitan. Syaitan ganggu dan gugat keyakinan kita dengan Allah. Syaitan ganggu dan gugat keimanan kepada qada dan qadar Allah. Ya. Maka hidup, sebenarnya hidup kita ni, sebab tu kadang-kadang saya pun minta maaf lah kadang-kadang. Kita dah faham dah juga sikit-sikit, sebab syekh kita ajar kita, guru kita ajar kita, ustaz kita ajar kita faham. Hidup ni dengan qada dan qadar. Bukan setakat percaya, beriman. Ya, beriman kepada qada dan qadar, yakin kepada qada dan qadar. Tapi bila mana sesuatu itu datang pada kita, kita kata kalau aku tak buat macam tu tak jadi gitu. Kenapa kita masih lagi mengaitkan kalau dan kalau? Sebab tu Nabi kata jangan buat macam tu, seolah-olah akan menyebabkan kamu terguris keimanan kamu, tercalar keimanan kamu terhadap qada dan qadar Allah. Sedangkan kamu kata kamu beriman, dan dia menjadi salah satu rukun iman. Tak sempurna iman kamu kalau kamu begitu dan begini. Maka bila mana kita dah usaha, kita dah rancang, kita dah fikir, kita dah buat, kita dah usaha, berlaku juga apa yang berlaku, itulah kehendak Allah. Maka terimalah dengan redha. Ya, kerana apa? Yang pastinya Allah mencintai kita. Begitulah. Ada 4 minit lagi kan, kita baca je lah. Minggu akan datang kita baca hadis yang kala ini. Baik, kekuatan itu terdapat 2 jenis. Ya, kekuatan ada 2 jenis, kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Adapun yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi akan kekuatan itu, kekuatan orang mukmin yang kuat tu. Apa kekuatan itu? Merujuk kepada kekuatan kerohanian, agama, takwa dan ibadah. Bukan merujuk kepada kekuatan jasmani. Orang mukmin yang kuat tadi bukan makna kuat pada badan dia. Itu kata Imam Nawawi, kuat pada jiwa kerohanian dia. Bukanlah merujuk pada kekuatan jasmani. Hal demikian kerana seseorang yang memiliki jasad yang kuat semata-mata tidak semestinya memiliki kekuatan agama dan kerohanian yang menyebabkan dia terselamat daripada tipu daya nafsu
dan juga syaitan. Ya, seseorang yang lemah agamanya akan mudah berputus asa kepada Allah. Menyebabkan dia terpengaruh akan bisikan syaitan, sedangkan tipu dan daya syaitan itu adalah lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Ya, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Inna, sesungguhnya kata Allah, kaida, tipu daya syaitan itu kana dha'ifa, adalah lemah. Ni Allah bagi tahu tipu daya syaitan tu lemah. Tapi dah kita tu lemah, iman kita lemah, maka terpedaya juga. Maka sebab itulah kita nak kekuatan kerohanian. Akan tetapi sekiranya seorang mukmin itu menghimpunkan dua kekuatan, akan tetapi iaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani sekali, maka itu adalah terbaik baginya, sehingga dapat dia berhadapan dengan musuh yang zahir maupun musuh yang tersembunyi, iaitu syaitan. Inilah huraian yang kita baca pun insya-Allah kita boleh faham. Ada soalan ke dalam 2 minit tadi? Kalau ada soalan. Allah. Ada soalan. Jadi kesimpulannya ialah kita kena berdoa pada Allah. Yang tadilah minta tolong. Ada waktu memang kita akan lemah. Memang kita akan lemah. Samalah saya. Lemah, letih, lesu, sempit dada, rasa tak tahu nak cakap apa kan, lemah. Minta tolong dengan Allah. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala ni pula, bila mana kita minta tolong dengan Dia tak datangkan pertolongan macam kita orang tolong kita, tak. Kadang-kadang Dia datangkan kepada kita masalah lagi. Ya, kita minta tolong dengan Allah, Allah bawa lagi masalah. Kenapa? Kerana dengan masalah itu, bila mana kita tempuh satu masalah, sebab tu Allah sebut dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta dengan kesusahan itu ada kemudahan. Maka bagaimana Allah nak mudahkan kita? Allah susahkan kita dulu. Kata ulama, al-usri, susah, Allah letak alif dengan lam. Mudah, Allah buang alif dengan lam. Kenapa? Maka rahsia Al-Quran ini, kata ulama, ialah susah yang sama, oleh kerana alif dengan lam dia panggil isim ma'rifah khusus. Ada satu benda yang khusus, susah yang ni, A ni, kita kata perkara A ni susah, tetapi senangnya akan datang kesenangan yang berbeza-beza di atas satu kesusahan. Sebab tu Allah letak alif lam. Saya cakap mudah, alif lam ma'rifah khusus, mudah dibuang alif lam, tidak guna alif lam. Kenapa tak guna alif lam? Kerana Allah nak bagi tahu bahawa satu benda susah akan datangkan pelbagai kemudahan, macam-macam kemudahan. Tapi kita tak berapa faham masa baca Quran. Akhir sekali Allah pun tak kata lepas mudah, lepas susah ada mudah, lepas. Allah tak guna lepas, Allah tak guna summa. Kalau Allah guna summa, kemudian susah dulu, kemudian mudah, tak. Allah kata fa inna, maka sungguh-sungguh, ma'a, berserta, bersama-sama susah tu, di situ dah ada senang. Ini kita tak faham. Minta tolong Allah supaya Allah bagi faham. Jangan pernah sekali-kali lemah. Walaupun datang kelemahan tu datang, tapi berceritalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, alhamdulillah. Kira agak banyak juga pada pagi ni kita sempat baca. Ni saya ingat ni, saya rasa saya ni ada baca dekat Masjid Al-Falah, tapi Masjid Al-Falah saya baca detail. Tapi oleh kerana saya janji dengan Ustaz Khairulnya, di sini kita cepatkan, ya, supaya itu mungkin maknanya dah khotam kita dululah. Mungkin walau bagaimanapun bermanfaat untuk kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami membaca hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah, kekasih-Mu ya Allah, berkait dengan golongan-golongan yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Kau jadikanlah kami orang-orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah untuk kami menjadi orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Kau masukkanlah ke dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu, rasa cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang beriman kepada-Mu, yang mencintai-Mu dan mencintai Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahumma